Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita kembali ke SK Studio, yang mana pada hari ini saya akan tunjukkan tutorial berkenaan kalau kita nak buatkan latihan. Misalnya kan, dalam kita punya Google Meet, kita boleh cari iaitu aplikasi dinamakan sebagai Quizwiser. Okey, berbeza sedikit dengan Quizizz atau Kahoot yang kita selalu gunakan. Buka laman sesawang website Quizwiser, kemudian carilah kita punya kata kunci ataupun tajuk yang berkaitan dengan latihan kita lah. Misalnya kan tertanya, tata bahasa dan juga apa-apa jugalah. Cari pada bahagian public games kerana itu yang telah di-share oleh educators yang lain lah. Jadi kita share, kemudian bila dah dapat link, kita sedia untuk play. Link tersebut kita paste pada kita punya murid lah, Google Meet murid kita tu kan. Kita paste, kemudian kita arahkan murid supaya tekan link dan join seperti demikian. Okey, apa yang ada pada paparan murid adalah seperti demikian. Jom kita lihat. Paparan yang ada di sebelah kanan tersebut ialah paparan yang mana murid bila dia tekan link akan keluar seperti demikian. Okey, murid akan letakkan nama dia, kemudian dia akan nampak nama dia akan appear, akan muncul pada kita punya share screen, yang mana guru share screen kan. Seperti demikian. Kalau perlukan kod, tekan kod yang seperti tersebut, 45962. Jadi okey, bila kita tunggu murid sehinggalah murid kebanyakannya atau majoriti dah masuk, kemudian bolehlah kita mulakan. Okey, seperti demikian. Jadi murid akan menjawab soalan pada mereka punya peranti. Kemudian kalau mereka betul jawapan berkenaan dengan soalan tersebut, maka mereka akan melangkah satu langkah ke depan. Kalau mereka salah, mereka akan kekal ataupun mereka akan langkah satu langkah ke belakang misalnya. Guru pada masa yang sama akan dapat lihatlah murid yang dapat menjawab dengan pantas, murid yang dapat menjawab dengan konsistensi dengan betul lah. Jadi murid yang paling pantas bermaksud murid tersebut adalah murid yang dapat menjawab dengan betul dan juga jawab dengan pantas. Okey, mereka akan sampai ke garisan penamat maupun garisan soalan yang paling terakhir setelah mereka dapat menjawab semuanya dengan betul. Pada telefon murid pun mereka dapat lihatlah macam mana mereka ni bergerak, siapa yang mereka bersaing sekarang. Itu kita murid sendiri boleh nampak pada peranti dia. Tak semestinya kalau dia lihat pada skrin yang kita share kan, tak semestinya. Tapi kalau dekat phone dia sendiri akan keluar macam mana kedudukan dia, berapa langkah dia dah ke depan, macam mana kedudukan dia dengan pesaing yang lain. Itu semua boleh dapat lihat di peranti masing-masing lah. Kalau kita dapat lihat di sebelah kanan tersebut mempunyai kontrol yang mana cikgu boleh uruskanlah beberapa hal. Ada muzik ataupun tidak, ada nombor ataupun tidak. Okay, kalau nak lihat kita punya kedudukan murid pun boleh, nak lihat result pun boleh. Dan ada juga butang yang mana kita nak mulakan semula soalan kita, ataupun kita nak hentikan kita punya quiz ni kerana telah mencapai limit masa yang kita telah tetapkan. Maka kita boleh berhentikan pada ruangan yang ada di sebelah kanan tersebutlah. Bila kita berhentikan, maka akan keluarlah result ataupun keputusan akhir yang mana murid telah menjawab. Pada bahagian akhir kita boleh lihatlah result murid. Okey, siapa pada kedudukan yang pertama, kedua dan yang ketiga. Apakah soalan yang paling susah? Siapa yang mendapat konsistensi yang paling terbaik. Okey, misalnya Nur dan Nisha, seperti demikianlah. Jadi guru daripada sini bolehlah melakukan analisis lah. Soalan apa yang boleh dibincangkan, soalan apa yang sukar, boleh dibincangkan semula dan boleh cek jawapan dengan murid-murid. Setakat ini saja tutorial kita pada kali ini. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.